Assalamualaikum. Hari ini kita misi sosial nak masuk ke kampung orang asli di Pos Lenjang. So untuk memasuki kawasan ni, kami dah selalu masuk lah tempat ni. Cuma baru kami tahulah, diberi makluman kawasan kampung asli ni di dalam kawasan hutan simpan. So untuk masuk ni kita memerlukan permit lah daripada Jabatan Hutan. So alhamdulillah kami pun dah dapat dah permit kami. Sekarang baru pukul 10.45 pagi. Kita akan masuk balik akan teruslah masuk ke kawasan pedalaman, off-road semua. Alhamdulillah permit pun dah ada. Setiap seorang lah, dia berdasarkan bilangan dan juga kenderaan. So terima kasih lah pada Jabatan Hutan daerah Lipis yang banyak membantu kami. Ni kami punya permit yang banyak membantu kami lah untuk memudahkan urusan kami melaksanakan misi sosial solar ni. So ni contoh dia lah. Ni kalau hujan ni berkicap kat sini ni. Tapi alhamdulillah dah nak sampai ke tempat-tempat yang dah mencabar ni. Kemudian kat depan ni tak ada anak sungai sikit. Boleh lah buat cuci tayar bila dah masuk lumpur tu. Kita boleh slow sikit. Siapa-siapa nak mandi? Mandi Man? Apa? Okey, akhirnya kita sampai. Selepas tadi kita dah dapatkan permit, kita dah masuk dalam 12 km lah. Kita sampai ke Kampung Nangka, Kampung Orang Asli Nangka Pos Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, Darul Makmur. So dekat sini dulu kita dah ada sekali kita datang. Kita dah pasang dah solar panel dia. Solar panel dengan set dia semualah. Cuma masa tu kita tertinggal MPPT controller. So hari ni kita nak siapkan kerja kami untuk seluruh penduduk Kampung Nangka. So penduduk Kampung Nangka ni boleh nampak ada beberapa rumah. Sini ada dalam 3 rumah. Belah atas ni kiri bawah tu ada lagi 3 rumah. So konfigurasi yang digunakan panel ni panel 400 watt. 400 watt. Dekat dalam nanti kita tunjuk ada bateri 150 Ah, ada juga lampu lah. So daripada surau ni kita tarik ke seluruh kampung. Boleh nampak wire-wire dia. Contoh yang wire ni, yang hitam ni. Nampak ni tiang ni. Ni satu tiang masuk ke dalam tandas. Tandas ni macam central lah sikit Semua orang pakai tandas ni dan pergi ke rumah-rumah sana. Okey. So, kita akan tengoklah nanti lampu apa yang digunakan. Kemudian lagi satu wire sini. Turun pergi bala rumah kat sini. Dekat tengah-tengah ni ada macam gelanggang sepak takraw lah. Ada 3 buah rumah bawah ni. Sekarang kita akan tengok apa benda yang dekat bawah tu. Kemudian kita masuk. Ini kita letakkan pengecas USB. So kalau orang kampung nak cas telefon, boleh cocok USB dekat sini. Yang ni lampu lilap-lilap, lampu ICT lah. So kita nak tengok, so orang boleh lepak sini, pergi datang surau, mengimarahkan surau lah. Kan, surau ni bukan tempat solat semata-mata. Kemudian kat belah dalam ni, sekejap tengok, ni Abang Long. Abang Long menguap dah. Dah, faham? So, nanti kena minta diorang buat ni jalan dia. Ni pacak tiang. Tiang satu kalau perlu kat sini. Sebab ini takut kena tinggi, takut kalau kereta nak turun. Boleh turun ke kereta ni? Tak boleh pun. Motor lah kan. Okey. Faham Ni blueprint ni. Contractor sign. Okey, sekarang kita tengah buat proses Ini kita orang kata tiang elektrik Buluh ni kita nak letak wire supaya boleh sambung. Itu rumah yang pertama kat bawah tu. Kita tengok.
Sekarang orang kampung tengah tolong kita untuk buat tiang ni, untuk tanam ni, supaya kita boleh tarik dengan selamat lah wire ni, so tak terkena orang lah. Sekarang dalam proses kita nak pasang mounting untuk panel solar tu. Alhamdulillah lah, angle agak cantik. Macam sekarang pun pukul 12, yalah, tengah terik. Kawasan ni pun agak terbuka, cuma yang dekat bulu-bulu ni kita akan minta diorang trim sikit lah, yang pokok bulu ni sikit. Lama-lama pun dia tumbang kat tu. So kita akan letak panel solar dekat anjung surau ni, sebab mudah akses dan senang lah nak letak mounting dia. Masuk sini. Kuat. Sini. Kuat good. So nanti tak kacau takraw punya ni. Ya. Okey, masuk sikit je. 2 meter je kat dalam. Salah satu projek sosial, semudah dia kerja amal lah. So macam kita tahu, Sangkot Solar ni social enterprise. Kenapa kita sibuk buat projek komersial apa semua? Sebab kita nak dapat duit untuk buat revenue, nak dapat revenue untuk projek sosial ni. Nanti bila kita dah pasang, dah sambung lampu, bila dah malam kita tunggu sini. Masa itulah korang akan dapatkan kepuasan bila tengok orang yang tengok lampu ni, kira macam first time lah lampu yang solar ni kan. Masa itulah korang akan dapatkan kepuasan dan baru korang faham lah kenapa Sangkot Solar buat benda ni semua. Okay. So nak buat ni, hati niat korang semua kena betul lah kan. Kalau hati pun dah membara, niat dah tak betul, buat sakit hati je. Okay. Right. 1, 2, 3. Yang ni 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang wire dah masuk ni. Ini sebenarnya cord sepak takraw ni. So kita tak nak kacau, kita ikat kat atas. Abang tolong. Nama apa bang? Emari. Emari. Emari tolong. Right, so tu panel dia. Alhamdulillah, ni antara panel yang besar lah kita pasang dalam kampung orang asli. Selalu kita pakai 50 watt, 100 watt. Yang ni kita bawa terus 400 watt. Panel ni ditajuk oleh Qcells, Qcells Malaysia. Pengeluar panel berlokasi di Cyberjaya. So kami mengucapkan terima kasih lah kepada Qcells kerana menaja panel pada kali ini. Ini sambungan daripada panel tajaan daripada kios saringan COVID yang kami lakukan sebelum ni. Ada lebih tu kami bawa masuk dalam untuk pasang di kampung nasi pula lah. Kami sangat mengharapkan dan berterima kasih lah badan-badan organisasi yang besar macam Qcells, badan korporat ni yang sudi membantu kami dalam menyantuni komuniti, terutamanya komuniti orang asli di pedalaman. Okay, terima kasih lagi sekali Qcells Malaysia. Okay. Ni surau dia. So kisahnya masa mula kita datang, ni controller dia. Kita tak bawa MPPT punya controller, bawa PWM je. PWM ni tak boleh detect sebab panel ni dekat atas mempunyai voltage 50 volt kan. Untuk sistem 12 volt PWM punya controller ni saya rasa dia boleh sense sampai 22 volt je. So MPPT punya lah controller penyelesaian abang Paume kita ni. Okay, nampak ni kita dah modify siap-siap. Dah letak jaring. Paume ni satulah dia sebab dia pakai yang asas punya casing dia banyak lubang-lubang ni. Ni semua kita tutup kan, bagi mengelakkan serangga dan juga cicak masuk ni beranak. Nampak ni kita dah pakai ni, letak jaring, lepas tu pakai glue gun, kita tembak je. So setting kat atas ni semua dah siap dah sebenarnya ni. Panel solar dah turun ke bawah. Tu bateri dia tu. Bateri 150 Ah. Ukur voltage tak? Sulaiman? Ukur voltage lah. Dah lama lah, maknanya dia sempat pakai 1 malam ke 2 malam. Lepas tu benda ni cut off. Nasib baik sambung kat controller. Controller ni akan cut off kan power tu lah. Maknanya ada lagi tahap minimum yang selamat.
So kita akan tengok dia punya voltage berapa. Oh, 4.97. Kita kena revive. Takut dia tak boleh sense. Kalau tak boleh sense, maknanya kena revive, solar kena sambung terus ke bateri. Supaya controller ni boleh detect. Tak silap saya dia boleh detect 10.5 je. Lepas tu dia akan cut off. Lepas kita tengok dulu macam mana. Tengah betulkan terminal bateri dulu. Kemudian kita boleh sambung balik. So ni pun dia dah klik-klik, dia dah sense solar dah masuk. Dia tak tahu dia punya voltage berapa. Untuk controller PWM ni dia boleh guna untuk 12 volt dan juga 24 volt. So yang ni kita akan jadikan dia 12 volt lah. Tak payah. Satu je. So penukaran dia senang ya, one to one. Controller MPPT masuk, controller PWM keluar. So masuk bateri dulu. Okay, kalau controller urutan dia selalunya mesti masuk bateri dulu tak silap saya positif bateri, kemudian negatif bateri, lepas tu positif panel, negatif panel. Baru kita sambung load dia. Sambung terminal. Macam biasa terminal kena letak kabel lock. Ya. Tengah baiki. Bateri mesti pakai terminal ya. Jangan lilit macam tu je. Dia takut. Sebab DC ni kan dia bergerak-gerak kan, orang tertarik, tertolak. Okey, terminal dah dipasang. Okey, ni kena jaga-jaga tau. Terminal ni. Ni sekarang dah positif, ni dah negatif. Ni kena jaga. Sentiasa ambil tahu dia dekat mana. So nak masuk lubang tu pun pastikan berhati-hati supaya tak terkena dekat terminal positif ataupun wire positif. Tak nyala. Okey. So bila kita pasang, benda ni tak menyala, sambung solar. Sebabkan bateri ni voltage dia dah jatuh rendah sangat. Sebab dia drain lama sangat lah. So sekarang sambung terus habis ke bateri. So kita akan sambungkan panel solar terus ke bateri supaya bateri ni macam dah di jump startkan balik, dah dihidupkan supaya melebihi 10.5 volt. Sekarang bateri ni 6 volt. So tapi kena, kalau buat teknik macam ni kena jaga-jaga tau. Jangan over pula sebab sekarang dah tak ada benda apa yang mengawal bateri ni lagi dah. So bila sambung ni dia spark sikit lah. So harap-harap boleh ke belakang sikit. Kita tinggalkan orang yang buat ni je lah yang kat depan. Okay, so kita tengok bateri tu 18.3 volt. Dia cabut. Okay. Dia dah detect cepat sebelum dia jatuh. Masukkan solar. Alhamdulillah. Okay, dia dah revive balik. Okay. Okay, so ni kita dah buat dah tadi. Nampak tu, dah ada gambar load lampu tu. Bermaksud dia dah ready lah. Tapi sebenarnya bateri baru je. Suam-suam kuku lah dia punya tu baru revive balik. Nampak ni kita dah test lampu semua menyala. Ni surau Okay. So setting ni memang kita akan buat setting night function lah. Sebab dia ada lampu yang kita tak ada pasang switch. Memang akan menyala automatik bila malam. So kita buat 12 lah. 11 lah. 11 jimat sikit. Okay, so 11 jam. Tu 11 jam. So maknanya daripada maghrib lah, matahari terbenam, lampu semua akan menyala selama 11 jam. So antara benda-benda yang akan dinyalakan, lampu. Ini lampu surau. Lampu ni 9 watt. 1, 2. Dan lampu luar lah. Nanti kita akan pergi tengok rumah ke rumah. Lampu-lampu yang akan dikuasakan oleh tenaga solar. Okay, so untuk testing daripada rumah ke rumah, kita set balik dia 24 jam. Nampak ni? Kalau nampak lah, kalau malam nampak ni, nampak dia ada lampu lilat-lilat sikit. Kita letak bagi ala-ala ICT sikit. Lampu raya. Ni kalau nak charge phone lah. So
So kita akan ini pun lampu yang akan menyala pada waktu malam lah secara automatik. So kita akan pergi tengok satu-satu rumah sebab hari tu ada tertinggal Swiss. Tu Swiss. Dah menyala dah? Nanti kita pergi cek. Mari. Ni. Kita menyantuni ni Mas. Menyantuni penduduk Kampung Nangka. Tetapi SOP masih lagi dipatuhi. Okey. Kita tak nak inilah dalam kita niat membantu ni tak nak benda-benda terjadi. Lampu dalam ada cik? Rumah sini ada. Sekejap saya tengok yang sini Swiss tak ada kan? Okey, sekarang kita dah pasang Swiss ni. Swiss basic ke ni? Ni dia boleh handle 2M. Memutuskan dan menyambungkan je semata-mata. Susah betul nak zoom. Tu. Okey. So ada lampu satu kat situ, 9 watt, dekat lagi satu dekat bahagian dapur. So kita tengah sambung incoming ni. Incoming 12 volt. Ni 12 volt boleh lah main style macam ni. Ini kita cakap style kampung lah. Kalau betul kena pakai bus bar, kena pakai connector. Yang sini kita pastikan dia bersambung betul dan selamat. Maknanya dibalut lah dengan tip. Okey, baru satu. Balut lagi satu lagi. Okey, alhamdulillah kita boleh tengok. Kita try lampu ni. Try on. Okey, ni satu 9 watt. Lagi satu nampak kat bawah sana tu Tu 6 watt untuk kawasan dapur ni lah. Ni yang kat atas ni. Okey, ni rumah seterusnya. Rumah ni masa kita datang sebelum ni tak ada penghuni sebab penghuni dia pergi ke hospital untuk bersalin. Rumah abang mana ni? Dulu tak ada kan? Dulu duduk hospital kan? Kita datang tak ada orang. Sekejap nanti kita datang buat check. So yang ni pula dah pasang tapi lampu dia tak menyala. So kita nak tengoklah apa masalah dia. Tengok voltage sampai ke tak sampai. Ni gelanggang sepak takraw. So kita letak satu lampu. Tak adalah boleh terang untuk takraw tapi untuk orang-orang kampung lah. Bila malam sini ada lampu sikit. Ni Man, kau balut dekat tiang ni. Bukan, yang mencondong ni. Condong. Lepas tu kau tarik sikit plastik tu letak atas dia supaya tak kena hujan. Kabel tie ujung-ujung je. Nampak perasan lampu tu kita tape merah ujung dia tu. Sebab ujung dia tu ada lubang sikit. Tak nak bagi air masuk lah. Dia bukan grade outdoor. So kita letak je supaya diberi perlindungan sikit lah. Jaga-jaga. Berhati-hati bila pijak. Pijak dekat tulang dia. Jangan pijak dekat kosong. Nanti menyembah bumi. Okey, tarik yang paling ujung wire tu boleh pergi. Tarik. Lagi sampai tegang. Dah, situ. Swiss ni dulu masa kita datang pun terlupa Swiss. Sebab asyik pakai buat sistem yang ada inverter je. Ada inverter kita sambung terus ke DB. Tak perlu Swiss. Breaker perlulah. Mungkin Swiss ni dia dah tak boleh function. Kita try gabungkan positif negatif dia. Tengok lampu menyala ke tak. Memanglah tak nyala. Dah tercabut satu tu. Siapa pasang kat sini? Saya yang pasang Saya buat pengakuan lah. Saya yang pasang. Tukar je Swiss terus. Swiss yang pakai tu. Cuba sambungkan. Saya tekan je. Nyala ni, gabungkan dua-dua tu. Menyala tak lampu? Kan menyala. Yang jenis ni dia masalah sikit susah sebab dia pakai skru. Kalau yang tadi, yang jenis tekan-tekan tu, dia ada lubang dah. Macam lubang konektor. Yang ni dia kena kepit kan. Baru dia cantik. Go. Saya tu abaikan. Kita tak pakai pun. So, buat bentuk Y. Kenapa kena Y? Supaya dia seimbang kiri dengan kanan. Bila skru tu kita ketipkan, dia ketip dua-dua sekali.
Okay, so kita dah masukkan tadi. So tutup balik. Untuk memastikan dia betul-betul terikat, kita akan tapekan wire ni kepada body Swiss ni, badan Swiss. Supaya bila tertarik dia tak ada apa-apa yang terjadi. Mana tape? Tapekan ke body dia, ke belakang. Macam tu. Yang lagi satu pun macam tu kak. Okey, tape. Supaya dia duduk diam. So kalau orang sentak-sentak pun, tapi macam mana nak? Belah tepi lah, jangan kena dekat Swiss depan pula. Sebab dia yang kepit kat dalam tu sikit je. Tunjuk bang. So ni Swiss dia bang, kita dah nak tukar. Tadi Swiss dia tercabut. Nanti Swiss ni kita masuk balik dalam. Abang tengoklah ni, try. Boleh kat dalam. Abang ambil daripada dalam tu. Cuba abang try on. Try on lampu. Okey, tu ada dua lampu. Satu 6 watt, satu 12 watt. Okey, alhamdulillah. Punca air lah kat sini lah, membasuh apa semua. So kita ada letak satu lampu nampak kat bawah tu. Pun yang kita set tak silap saya auto juga. Tak tahu lah, ataupun bersambung dengan rumah. Kita check dulu voltage sampai ke tak 12 volt. Okey, jaga-jaga. Cocok je. Cocok dekat konektor tu lah. Menembusi tape tu. Tak perlu buka tape. Serang pegang. Pegang tu. Ke depan sikit. Tengok voltage dia sampai ke tak. Yes. Tak sampai. Ke ada switch kat dalam. Bang, buka lampu kat dalam bang, rumah. Start, minta dia buka lampu dalam. Bang. Buka lampu, buka. Switch, buka. Ambil. Cuba buka lampu. Dia ada switch, Okey, alright, cantik. Alhamdulillah. Okey, sekarang dah hampir pukul 7. Kita tengah tunggu last connection lah. Wire lampu ke rumah-rumah semua dah selamat sambung. Wire yang last ni je nak sambung ke load. Dan masih ada lagi lampu kat dalam ni. Tak nampak pula saya pasang lampu. Ada lampu dalam surau ni yang nak disiapkan. Untuk sementara kita pakai lampu ni dululah. Dah gelap ni, pukul 7 dah ni. Lampu toilet. Tengok. Tu lampu toilet dah mula ada. Alhamdulillah. Nanti lampu kat dalam rumah pun semua dah ada dah. Okey. Ni susah juga benda lah ni. Dia macam dawai. Memerlukan kesabaran. Dia tarik ni. Dia ada remote lagi ni. Boleh lilak-lilak. Nak disco boleh. Slow rock boleh. Balada boleh. Inilah kelebihan LED. Kira tu. Ini toilet awam untuk kawasan kat sini. Kita dah pasang lampu. So malam-malam toilet ni dah tak ada lah, gelap lagi macam selalu. So surau dan bawah-bawah tu rumah lah. Tuan Tahir kira wakil lah Kampung Nangka ni. Kita nak tanyalah apa pendapat beliau pasal ada lampu solar baru ni. Sebelum ni pakai apa bang dekat sini? Sebelum ni pakai solar orang bagi juga. Solar orang bagi juga? Tapi kecil je lah? Tapi kecil, tapi orang bagi pada kita pakai sekejap rosak. Pakai sekejap je? Berapa lama sekejap tu? Lama dia dalam 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. Okey, harap-harap sistem yang kami pasang ni lebih pada 3 minggu lah. Saya pun risau juga. Okey, selain daripada solar pakai apa lagi bang? Generator. Generator satu malam berapa ringgit beli minyak? Satu malam beli sampai juga ada RM9. RM9? Ada RM10. RM10, tapi kena keluar lah pergi beli minyak. Keluar daripada Koyan. Koyan lah. Tapi kalau ada orang bawa sendiri, kita beli juga. Boleh jugalah. Dia jual 1 liter berapa? 1 liter dia jual ada RM4, ada RM5, ada RM3.5. 1 liter RM4, RM5, RM3.5.
hampir sekali ganda. Pelita dia pakai lagi, Bang? Ha? Pelita dia pakai? Kita tapi itu kita dah tinggal dah lama dah. Dah lama tak pakai. Lilin? Sama juga. Ni kan. Sekarang kita pakai ni solar. Solar je. So ni solar dah besar ni. Kita dah pasang lampu kat surau, di tandas, dekat rumah apa semua. Apa rasanya, Bang? Okay, Apa harapan abang? Harapan. Nak minta malam balas belum pakai lagi kan? Ni baru malam pertama kan? Harapan apa harapan? Harapan tu benda je kau tak tahu. Kena guna dulu lah. Guna ni dulu yang buat baru ni. So kita harap-harap lah. Semua rumah pun ada lampu kan? Kalau nak buat kerja rumah ke, makan ke, makan, nak masak. Lepas tu saya tak tahulah, saya pergi pos Titum, dia proses padi. Kan dia pecah. Malam boleh buat. Malam boleh buat sebab ada lampu. Tumbuk pun boleh. Nak tumbuk beras kan, padi pula. Lepas tu kalau budak-budak nak belajar pun boleh lah. Boleh bawa balik buku dah. Sebab ada lampu, dan malam-malam pun boleh buat apa kerja rumah lah. Okey. Lepas tu nanti insya-Allah nanti dalam 2-3 bulan ataupun kita minta wakil lah datang tanya macam mana okey ke tak apa semua. So harapan kami minta tolong sangat orang kampung ni jaga sistem ni lah. Kan bukan mudah orang semua bagi sumbangan kita untuk siapkan sistem ni. Harap orang kampung dapat jagalah. Okey? Alright. Terima kasih. So malam tadi macam mana bang? Malam tadi kira okey lah. Okey. Tak ada apa-apa yang benda yang kata bagus lah. Malam-malam dah ada lampu buat apa? Malam ada lampu, kita tengok TV, tidur, tak takut lah. Tak takut dah lah, senang lah. Senang lah hati kita lah. Pasal terang kan, budak pun boleh malam jalan, keluar masuk. Okey. Lagi? Lagi tak ada, tu je lah. Tu je lah. Betul. Apa ni? Lepas tu kalau sebelum ni tak ada lampu, macam mana? Sebelum ni tak ada lampu memang takut lah. Takut lah. Pasal malam takut ada ular ke apa kan. Kira sekarang ada lampu, kira okey lah, senang hati lah. Okey lah, senang lah. Senang nak pergi jalan-jalan depan belakang kan. Nak basuh baju ke, nak cepingan ke, okey lah. Okey lah. Tak ada masalah. Tak ada takut dah lah. Tak payahlah pasang torchlight kat kepala. Okey Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okay, ni solar panel tu. Pun dah macam berabuk sikit. Tu kalau ada daun-daun ke apa semua, kena bersihkan lah. Ya, kena sapu sikit. Sapu surah hari ke apa bersihkan. Nampak tu dah ada sarang, macam sarang lah. Dia ada terang. So yang pada sini, solar akan masuk ke dalam. Dalam tu ada bateri dengan controller. Abang tengok kat controller kat dalam tu kami dah letak jaring. Dia ada lubang-lubang. Sebab saya takut cicak ke serangga masuk dalam. Rajin-rajin tengok lah. Bersih-bersihkan sikit, habuk apa semua tu kan. Takut ada sarang tebuan yang tanah tu apa kan. So yang tu kalau orang nak charge telefon malam boleh datang sini, tutup je kat situ. Duduk sini. Lepas tu bolehlah pergi surau sambil solat maghrib ke solat isyak ke. Pintu tu nanti kalau boleh kunci. Yalah, kunci. Right, alhamdulillah. So ni trip kita yang kedua. Kita ada datang hari tu, bulan 12. 11 hari bulan tak silap saya. Apalah, projek ni sebenarnya kerja amal ni saya tujukan untuk arwah ibu saya lah. Masa tu birthday dia 10 hari bulan. So kita buat 11 tu sempena pemergian ibu saya dan juga hari jadi dia lah. So asyik pasang solar. Kami pun pasang solar ni. Macam biasalah, kita tahu kalau orang meninggal akan tinggalkan 3 benda, terputus lah segala bendanya kecuali 3 benda lah. So satu doa anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga sedekah. So saya niatkan lah sedekahkan ni atas nama arwah ibu saya, Noriah binti Abdullah. Semoga pahala daripada inisiatif amal ni yang berkekalan terus sampailah kepada arwah di alam kubur, alam barzah, alam akhirat semualah. Ibu saya meninggal bulan 10. So sepanjang tu lepas tu busy lah pasang solar back to back installation kan. Cuba melupakan kedukaan. So sekarang ni berbalik-balik lah kepada bumi yang nyata. Ibu saya dah tak ada. So alhamdulillah hasil ajaran dia jugalah.
Yang kata kena tolong orang, selagi boleh tolong, kita buat dia supaya bila dah duduk sini, dah duduk tempat, dah masuk dalam hutan ni sunyi sikit, barulah boleh terkenang kembali ke, nak sedih ke, nak layan emosi ke kan. Sebab banyak kali kat lah saya keluar masuk orang asli, kalau nak masuk kampung asli, arwah antara yang semangat lah. Kami selalu kalau bawa sekali barang-barang orang sedekah, termasuklah daripada keluarga kami, pakaian, pinggan mangkuk, peralatan masak, apa sajalah yang ada, selagi benda tu boleh guna, yang kami sayang, dan kita akan bawa masuk sini. So ini antara yang kami masuk ke dalam perkampungan orang asli tanpa arwah lagi lah. Selalu kalau saya cakap kalau nak masuk, okay, ibu nak masuk, minggu depan nak masuk, dan dia mulalah arwah sediakan barang. Tanyalah siapa-siapa yang ada pakaian, barang-barang rumah, dan saya akan pergi ambil lah. Dan saya akan masuk dengan restu ibu lah. Tapi sekarang dah tak ada lah. So saya harap apa yang dah diajar, yang dah dididik selama ni, boleh saya teruskan. So seperti di Sangkrap Solar, kami adalah social enterprise. Kami buat projek komersial, kami buat projek sosial. Walaupun tak banyak mana, tapi kami sehabis boleh lah. Projek sosial yang mana terutamanya tempat-tempat yang tak ada elektrik, orang-orang yang tidak pernah merasa elektrik ataupun susah nak mendapatkan elektrik, walaupun hanya untuk sebiji mentol. So untuk sini, kita cubakan sehabis mungkin lah. So sepanjang jalan ni, sini pos Lenjang, kat atas pos Titum. Ada yang kita lakukan terus daripada Sangkrap Solar, ada yang kita kerjasama dengan agensi kerajaan seperti Impact Malaysia, MTDC, Malaysian Technology Development Corporation, dan kita terbukalah pada semua badan korporat ke syarikat individu yang ingin bersama kita dalam membangunkan keperluan asas, iaitu lampu yang dikuasakan elektrik. Kalau tak ada orang ni guna lilin, guna pelita, kita boleh tengoklah keadaan rumah pun agak daif. InsyaAllah lah, sepanjang ni ada lagi rumah-rumah yang tiada elektrik, senarai nama tu sentiasa dengan kami, sentiasa akan kami usahakan. Bila masa kami ada cukup pendapatan yang ni, kita akan buat satu persatu. Atau macam saya cakap lah, kami terbuka kepada agensi, syarikat, badan korporat, individu yang sudi bersama kami untuk melakukan aktiviti inisiatif sosial ni lah. Kita panggil ni projek solar lah, Solar Rural Empowerment. Okay. So impact dia semua kita dah tengok dah. Yang baru-baru ni Impact Malaysia pun dah buat study. Contoh waktu operasi malam mereka boleh gunakan untuk memproses, diorang sini tanam padi bukit. So malam-malam diorang boleh ketuk, boleh simpan apa semua lah. So besok pagi tu dia boleh pergi balik ke kebun. So anak-anak dia pun dah boleh bawa balik buku daripada sekolah, dah boleh belajar. Apa lagi impact dia? Jimat kos. Lilin tu sini mahal sebatang tu 50 sen tu. Lilin putih tu. Parafin punya candle tu. Sebatang 50 sen. Kalau semalam pakai 2 batang ke 3 batang dah RM1.50. Sebulan dah RM50. So tu antara impact-impact dia lah. Itu impact yang nampak dari segi kewangan, belum lagi segi impact kesihatan. Impact kesihatan, dah tak ada lagi asap. Dah tak ada lagi risiko api. Rumah ni semua, ini kayu lah, ni surau. Rumah diorang buat daripada buluh. Buluh kering ni memang mudah dijilat api. Kemudian dari segi ancaman lah. Maknanya lampu cerah sikit, dia duduk dalam rumah ni nampaklah apa yang berlaku kan. Haiwan berbisa ke, haiwan pemangsa ke, semua boleh nampak kat sini. Sini pun dia ada juga kes baru-baru ni, bukan orang besar, gajah lah gajah. So pun dah dilaporkan. So kita harap satu kampung Nangka ni dengan 5 ke 6 buah rumah, yang makin lama makin berkembang lah. Ada yang rumah nak naikkan apa semua ni lagi, InsyaAllah lah boleh guna. So kita ada letak lampu, dan sini dia boleh duduk lah sini. Malam-malam datang sini untuk cas telefon. Yang kat luar sana lah, kalau berniaga ke, ada buat perusahaan ke apa-apa, kalau boleh sediakan sedikit resources lah, termasuklah sumber kewangan, masa dan tenaga untuk projek-projek amal. Saya rasa insyaAllah bisnes pun
akan sama-sama berkembang dengan amalan lah. Kita orang Islam ni macam biasalah, kita bisnes ni bukan untuk dunia dengan akhirat kan, bukannya untuk short term, untuk long term. Itulah sedikit sebanyak daripada kami, saya, Syaiwan dan juga Sangkrok Solar. Harap-harap dapat memberikanlah inspirasi ke tuan-tuan puan-puan di luar sana, mungkin boleh buat jauh lebih hebat daripada kami. Kami pun ingin belajar juga. Itulah, kalau boleh saya minta kita semua sedekahkanlah Al-Fatihah kepada arwah ibu saya, Noria binti Abdullah. Al-Fatihah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.